Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pelajar tingkatan 3 yang masih bertuahat. Untuk kelas kita pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan hari ini 28 hari bulan 2 2021 merupakan minggu yang ke-6. Okey, selamat bertemu kembali dalam kelas kita. Adalah kelas yang ke-4 walaupun kita dah sampai minggu yang ke-6. Okey, ada lebih kurang sebulan lagi sebelum kita memulakan kelas bersemuka. Okey, yang baru masuk boleh terus masuk. Sekarang ni baru ada 16 orang. Terima kasih semua yang dapat reservekan masa untuk kelas kita pada pagi ini dan saya lewatkan lebih kurang 1 jam. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, mula kita pukul 9 lah. Okey, terima kasih yang dah masuk. Waalaikumsalam semua. Nur Fahana, Alia, Syafiqah, Wan Izzati, Lydia, Kristina, Amirul Iman, Aiman Haikal, Nurul Umairah, Kamarudin, Najwa Sazwani, Aisyah Ahmad, Nur Afida, Dia Khairina, Nuri Insyirah, Iman Hashim, Beta. Okay. Selamat sejahtera, selamat pagi. Alia Nabila, Rosmira Idayu, Deni Zakaria, Alfa Batrisha, Aini dan yang lain-lain. Yana Masyarah, Yusuf Yasin dan lain-lain nanti saya akan sebutlah. Okay, setakat ni baru ada 26 orang. Kita tunggu sambil kita akan mulakan secara ringkas dan selepas ni akan ada kuis Kahoot. Simple quiz dalam lebih kurang 5 soalan. Saya nak tengok nanti siapa yang menduduki ranking teratas untuk menjawab dengan cepat, tepat dan pantas. Tepat dan pantas. Okay, ada sesuatu untuk sesiapa yang lead leaderboard nanti. Untuk Kahoot, okay, dan saya akan lampirkan nombor kod Kahoot dalam Telegram dan semasa kelas kita hari ini. Simple kelas berkenaan dengan unit 7 iaitu rekreasi dan kesegangan. Okey, sekejap saya akan sharekan untuk kelas kita hari ini. Sekejap. Sambil menunggu yang lain masuk, saya akan bersama-sama nantilah. Okey, kita akan mulakan terus untuk kelas kita pada pagi ini berkenaan dengan apa yang dikatakan sebagai rekreasi dan kesegangan. Dan dalam kelas kita hari ini hanya ada beberapa topik yang kamu kena tahu, iaitu semasa kita melakukan aktiviti rekreasi dan kesegangan. Yang kedua adalah kamu kena tahu strategi dan idea kreativiti dalam melakukan aktiviti rekreasi dan kesegangan. Dan yang lain adalah bagi mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan keselamatan, itu saja. Dan untuk hari ini, saya nak kamu tahu apa yang dikatakan sebagai rekreasi, iaitu melibatkan aktiviti terancang yang menyeronokkan, memberi kepuasan, memberi cabaran. Dan kesegangan pula adalah merupakan aktiviti yang tak terancang. Okay, dan lebih rileks, tak gunakan tenaga yang banyak. Beza antara rekreasi dan juga kesegangan, rekreasi ni kita plan. Contohnya kita nak berkemah, ataupun nak berkelah, ataupun nak pergi sesuatu tempat hiking, ataupun jungle trekking tu biasanya kita rancang. Okay, contoh, okay, minggu depan kita nak pergi trekking lah kat mana-mana hutan rekreasi ataupun taman permainan ke, itu adalah dinamakan sebagai rekreasi. Ajak kawan, tetapkan masa dan sebagainya. Manakala kesegangan adalah apabila kita ada masa lapang ataupun masa yang terluang sikit dengan adik-beradik ataupun dalam keluarga sendiri, tiba-tiba dalam keluarga tu ada reserve masa. Contohnya pukul 5 petang masing-masing dah ibu ayah dah habis bekerja dan di kalangan adik-beradik tak ada buat apa-apa, jom kita main carrom ataupun main dam ataupun main lari-lari kejar-kejar ke, itu adalah dinamakan sebagai aktiviti kesegangan, iaitu aktiviti yang tak dirancang. Dia berbeza tapi untuk hari ini dia akan menggabungkan dua lah, rekreasi dan juga kesegangan. Dan kamu kena tahu apa yang dinamakan pergerakan terancang, iaitu menggunakan pandu arah. Okay, kita pergi seterusnya berkenaan dengan pandu arah. Okay, sekejap, silap pula.
Okay, pandu arah ataupun orienteering. Siapa yang pernah dengar orienteering, siapa yang pernah masuk Ranger Puteri, Pandu Puteri, pengakap, kadet polis, kadet bomber dan sebagainya. Biasanya pandu arah ataupun yang dinamakan sebagai orienteering ni biasa digunakan dalam jalan lasak ataupun buat eksplorasi dan sebagainya. Okay, dan pandu arah adalah bersifat lebih kepada rekreasi dan juga ada juga di pertandingan. Okay, dan aktiviti ini biasanya menggunakan kompas, sama ada kompas magnetik, kompas engineering ataupun kompas-kompas yang lain. Okay, sekarang ni banyak jenis kompas. Kadang-kadang kalau kamu tengok kamu beli jam ataupun beli aksesori yang melibatkan aktiviti uniform, biasanya akan dapat kompas yang macam aksesori biasa tu. Okay, yang bulat dan dia boleh menentukan arah. Dan untuk aktiviti orienteering adalah kemahiran untuk kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun kalau contohnya kita melibatkan kompas dan peta, dia melibatkan satu titik ke satu titik yang lain. Contohnya titik A pergi ke titik B, C dan seterusnya. Okay, dan biasanya dalam pandu arah ni bila diadakan pertandingan sudah tentulah akan ada pemenang. Okay, dan biasanya pemenang ditentukan siapa yang dapat bergerak dalam masa yang pantas dan menemui ketepatan untuk setiap checkpoint ataupun titik tadi itulah, titik A, titik B, titik C dan sebagainya. Dia kadang-kadang kalau kita buat pergerakan dan juga bacaan kompas boleh tersilap daripada titik A terus ke titik C baru ke titik B. Okay, tak mengikut urutan. Ia bergantung kepada arahan yang ditetapkan dalam pertandingan tersebut. Tapi dalam pengetahuan ataupun prosedur yang biasa, dia akan sama ada tersusun mengikut abjad, titik A, B, C dan D, ataupun dia terbalik Z, Y, X dan sebagainya. Dan untuk aktiviti kompas matching ni, dia terbuka pada semua peringkat umur. Dari segi fizikal macam mana ke ataupun tahap kecergasan macam mana, dia tak ada masalah, sebab boleh dilakukan sama ada secara perantas kena berlari lah. Jadi, kalau kita nak tahu dan nak pentingkan keselamatan untuk bergerak satu tempat ke satu tempat, mungkin dengan kadar pergerakan yang biasa. Okey, seterusnya saya nak kamu tahu berkenaan dengan anatomi kompas. Okey, apa yang dinamakan dengan anatomi kompas? Anatomi kompas yang kamu kena tahu adalah yang seperti inilah. Biasanya anatomi kompas kamu akan dapat bentuk, kalau kita dalam kelas bersemuka pun saya akan beri contoh kompas yang seperti ini. Dan untuk kalau nak dapatkan simpanan secara personal, kamu boleh dapatkan contohnya dalam kedai-kedai aksesori untuk uniform, badan uniform yang disertakan kompas seperti ini. Dan ada satu lagi kompas untuk engineering yang biasanya digunakan untuk pandu arah, menentukan kedudukan bangunan ataupun menentukan jalan dan sebagainya. Okey, dan dalam kompas matching, apa yang kamu perlu tahu, ciri-ciri dia adalah ada skala ataupun ukuran dalam mm ataupun cm dan juga inci. Okey, dia ada banyak lah. Kadang-kadang untuk satu tanda kalau kamu tengok ni, okey, skala dia yang di tepi ni ataupun di bahagian atas ni, dia menunjukkan skala, sama ada skala tu berbentuk cm, mm ataupun dalam bentuk tanda inci macam ni. Okey, ukuran inci, iaitu satu tanda ke satu tanda menunjukkan berapa kilometer. Biasanya kompas ni akan menunjukkan bila kita letakkan di atas peta lah. Okay, jadi ukuran peta tu contohnya setengah inci. Kalau kamu tengok ni 1/4. Jadi lebih kurang suku kilometer ataupun suku batu. Kita akan tengok kepada peta yang digunakan. Kalau peta tu menunjukkan kilometer, kita akan gunakan sebagai kilometer. Tapi kalau menunjukkan sebagai batu, dia akan menunjukkan per batu lah berapa. Jadi bila batu ni dia lebih jauh lagi daripada kilometer. Okey, dan pastikan bila kamu tahu itu adalah kompas. Kompas mesti menunjukkan satu ciri yang lain adalah petunjuk arah. Okey, kalau kamu tengok anak panah ni adalah petunjuk arah. Okay, ini bukan anak panah, petunjuk arah. Dan anak panah orienteering akan berada di dalam gelung magnetik ni. Okay, kalau kamu tengok ada satu tanda anak panah di sini.
Okey, simbol anak panah ini adalah anak panah. Okey, yang kedua, yang seterusnya yang keempat adalah plat tapak, iaitu keseluruhan tapak bagi kompas. Okey. Dan yang kelima, menunjukkan jarum magnetik warna merah putih ni adalah jarum magnetik. Dan untuk jarum magnetik warna merah akan sentiasa menunjukkan ke arah utara. Okey, ni arah utara. Berbanding tadi, petunjuk arah adalah menunjukkan arah ke mana kita nak pergi. Dan jarum magnetik sebagai panduan ke arah utara yang menunjukkan keutaraan bagi peta yang kita rujuk. Okey. Dan seterusnya adalah garisan melaras bagi sudut ataupun darjah pergerakan kita. Contohnya utara menunjukkan ke arah utara, kita nak bergerak ke arah barat. Okey, ke arah barat, hanya pusingkan bahagian gelung laras ni ataupun garisan melaras untuk kamu laraskan, menunjukkan ke arah 40 darjah arah barat. Bila kita gerakkan ke arah barat, jadi tanda merah ni mestilah menunjukkan selari dengan anak panah dan petunjuk arah untuk pergerakan kita. Pergerakan kita di sini dan arah utara adalah mengikut jarum magnetik warna merah ni. Okey. Dan perumah kompas adalah yang menunjukkan nombor-nombor yang boleh dilaras ni. Okey. Kalau kita tengok tadi garisan laras di bahagian luar dan perumah kompas adalah dalam gelung warna hitam yang menunjukkan nombor-nombor sudut. Okey, sudut bearing. Okey, kalau kamu tengok baca berkenaan dengan info, penanda kawalan ialah penanda khas dengan kod dalam bentuk nombor atau huruf yang bertujuan untuk memastikan peserta pandu arah tiba di titik kawalan yang betul. Okey, contohnya yang macam saya sebut tadi, daripada titik A ke titik B. Okey, tapi bila dalam pertandingan berbentuk orientering ataupun pandu arah, biasanya setiap tanda ditandakan dengan kod. Kalau kamu tengok di dalam gambar ni ditetapkan sebagai 132 ataupun 132. Dan setiap kumpulan ataupun individu yang diarahkan ke tempat tersebut akan disediakan kad, dan kad tersebut perlu ditebuk mengikut panca yang terdapat di tanda 132 tersebut. Dan setiap panca berbeza untuk setiap checkpoint. Okey. Jadi untuk menentukan pemenang sama ada dia pergi tempat yang betul mengikut turutan yang betul adalah bergantung kepada panca yang ditentukan oleh penganjur. Okey, dan yang terakhir. Okey, pantas kan cepat tadi. Adalah berkenaan dengan peta. Okey, saya rasa selama kamu dah 2 tahun berada di sekolah, setahun lebih lah, kira setahun setengah kan. Setahun penuh masa tingkatan 1, lebih kurang dalam setengah tahun, bulan 1 sampai bulan 3, lepas tu kamu masuk bulan 8 sehingga 8, 9 sampailah bulan 11, lebih kurang 6 bulan lah. Okay, setahun setengah. Saya rasa kamu dah boleh bayangkan kedudukan peta maktab kita ni di mana. Okay, MSM Batu Pahat ni macam mana? Kedudukan asrama, aspura, aspuri, sick bay, rumah staf, rumah pengetua, rumah TP, kedudukan padang macam mana dan sebagainya. Okey, itu adalah kemahiran untuk mengingat. Tapi bila kamu dapat sesuatu peta yang baru yang berbentuk gambar seperti ini, okey, adalah bertujuan untuk rujukan kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat mengikut titik pergerakan ataupun mengikut checkpoint yang telah ditetapkan. Contohnya daripada 1, kita bayangkanlah. Okey, kedudukan 1 ni adalah di Blok Makmal. Okay, seterusnya bergerak ke Aspuri. Dan yang ketiga kena bergerak ke rumah pengetua. Okay, yang keempat bergerak ke Blok Akademik. Okay, seterusnya kelima di tenis court ataupun gelanggang tenis. Yang keenam andaikan ni adalah blok cafeteria. Okay, yang ketujuh di Aspura dan seterusnya bergerak ke 8 sama ada di Dewan Selera ataupun surau lah. Itu contoh-contoh. Okay, macam titik petunjuk ni hanya kita dapatkan, kita relatekan dengan maktab sendirilah, bukan dengan peta
yang berbentuk gambar. Okay, tujuan peta ni adalah merupakan panduan dan juga petunjuk arah dalam bentuk gambaran, cuma kita tak tahu lagi arah mana kita nak pergi. Okay, kalau kamu tengok tadi daripada 1 ke 2 ke 3 ke 4 hinggalah yang ke 8 ditunjukkan arah pergerakan. Tanpa kompas kita boleh bergerak jika kita tahu dan mahir tempat tersebut dengan lebih awal. Contohnya kita pergi ke sekolah lain ataupun satu-satu tempat yang baru, kita tak tahu setiap kedudukan tu di mana, hanya diberikan titik permulaan saja, 1 ataupun A, dan kamu kena pergi ke titik B ataupun titik checkpoint 2. Jadi kamu perlu menggunakan kompas untuk menentukan dan memastikan setiap pergerakan dapat sampai dengan betul, cepat dan tepat. Okey. Itu adalah berkenaan dengan orienteering kita hari ini, dan saya mengharapkan input walaupun ringkas, okay, walaupun dalam beberapa minit saja kan, saya mengharapkan kamu boleh boleh cover semua, okay, untuk lebih kurang dalam 10 hingga 12 minit yang saya sebut tadi. Dan selepas ni saya akan tunjukkan saya akan tunjukkan nombor kod untuk kuis dan kamu perlu jawab sekarang, dan saya akan pantau melalui live streaming ni siapa dalam masa lebih kurang 5 hingga 10 minit kita akan tengok siapa leaderboard yang mendahului kuis untuk mencatatkan catatan skor tertinggi. Dan ada sesuatu untuk tengoklah, ikut rezeki kamu, sama ada top 3, top 2 ataupun top 1 je yang ada surprise daripada saya. Okey, yang tu nanti saya akan umumkan di Telegram group lah. Okey, bersedia untuk soalan kuis, 5 soalan saja, soalan simple yang kamu perlu jawab sepantas yang mungkin. Okey, ready? Dah ready semua? Kalau ready sila komen ready. Saya tunggu ada 2-3 orang yang boleh komen ready, barulah saya pamerkan kod untuk kuis Kahoot. Okay, yang lain tadi yang saya belum sebut siapa ada dah ada 62 orang. Terima kasih semua yang dah bersedia. Okay, good. Novana ready, okay. Devinesh, okay. Siapa lagi yang dah ready? Lydia Kristina, Nufazana, okay, ready, good. Siapa lagi? Nur Amalina, Amirul Iman, okay. Nur Ain Batrisha, okay. Rosmira, Alia Syafika, okay. Aisyah Ahmad, Fatinur Husna, Mirza Aisyah, Azril Rizkin, Muhammad Hakimi, Raz Rosman, Aini, Nur Kadwa, Fatihah, Hani Hilmi, Dia Khairina, Sazwina, Aiman, siapa lagi? Raja Iskandar, Nabil, Dinesh, Adib, Aimi, Nur Irfan. Okey, saya akan terus share. Yang tak sebut tu nanti saya sebut semula lah. Muhammad Nur Nafal, okey, yang baru masuk. Okey, ready? Okey, sedia? Saya akan tunjukkan kod untuk Kahoot dan kamu terus jawab dan saya akan tengok di leaderboard nanti. Sekejap ada silap pula ni. Okey, sekejap. Okey, kamu perhatikan nombor Kahoot ataupun kod Kahoot adalah 0510994. Menggunakan nombor maktab saja, tak perlu JB, dan kamu kena tulis iaitu nama singkatan masing-masing dan pastikan ada nombor maktab untuk saya catatkan sebagai kehadiran. Okey? 0510994. 0510994. 0510994. Ready? Saya akan cek di Kahoot. Okey, masuk Kahoot dan jawab sepantas dan setepatnya mungkin untuk 5 soalan.
Okey, saya tunjukkan sekali lagi 05100994. Jawab soalan untuk Kahoot tingkatan 3. Okey, iaitu maksud rekreasi, apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti orientering, maksud magnet dan kompas dan seterusnya untuk 5 soalan. Okey. Okey, setakat ni yang tertinggi setakat ni yang tertinggi Hakimi mendahului. Okey, kita tengok rank semasa. Okey, Hakimi sedang melalui dengan 3412. Okey, seterusnya Afrina Syahira, dia Kairina 1533. Okey, masih ada lagi yang belum menjawab penuh. Tak silap saya hanya 4 soalan saja yang dah jawab penuh. Okey, teruskan untuk menjawab setakat ni baru ada 14 orang. Okey, kita tengok kedudukan semasa, siapa yang mencatatkan kedudukan yang teratas dalam leaderboard. Okey, kedudukan sekarang di Hakimi mendahului, Afrina Syahira tempat kedua, dia Karina tempat yang ketiga, Nabil keempat, Rash 5, Nur Ain 6, Aisyah 7, Aimi 8, Aisyah 9, Fatihah 10 dan ada lagi yang masih menjawab. Okey, Wina, Aiman ke-12, Lydia 13, Adil 14, Devin 15. Tak disebutkan nama nickname ni. Okey, ataupun nama panggilan 190228. Fatihah. Okey, Nabil menjawab sekali lagi, Adam, Azril. Okey, setakat ni baru ada belum menjawab 100%. Okey, teruskan untuk menjawab. Okey, dan kita akan tengok nanti dalam masa 5 minit siapakah yang mendahului dalam leaderboard Kahoot PJPK untuk tajuk rekreasi dan juga kesegangan. Saya masih tunggu. Okey, yang lain teruskan. Yang baru masuk boleh teruskan untuk menjawab soalan Kahoot. Okey, yang baru masuk Kahoot dan masukkan kod 05109994. Saya dah macam DJ pengulas sukan dah pula. Okey, masih mendahului Kimi tempat yang pertama. Okey, nampaknya dah kita tengok final score siapa yang mendahului. Okey, dengan 5 soalan penuh. Okey, dah beberapa orang menjawab 5 soalan penuh. Okey. Yang lain masih mungkin tengok nota kot. Itu akan jadi lambat nanti. Okey, pendahulu yang baru, Wahana tempat pertama dengan 4432. Putri 4339, Nur Ain 4285, Adil 4277 dan seterusnya Takif, Aufa Kadua, Adib Najmi, Rosmira, Jannah. Okay, kita tengok lagi senarai yang lain. Rosmira tempat ke-11, Jannah, Aisyah masih belum menjawab lengkap, masih ada peluang lagi untuk memotong kedudukan 6 teratas. Okay, siapa lagi? Aisyah, Aimi, Aiman, Daya, Haikal, Hakimi masih belum menjawab sepenuhnya. Ada satu lagi soalan yang belum dijawab. Boleh berada daripada kedudukan 18 untuk berada di ranking top 10. Humairah, Liana, okay, dan kita tengok lagi baki yang lain. Afrina, Syairah, Rash, Hani, Dia, Najwa, Nik, Azril, Adam, Fatihah. Okay, tempat 30 masih belum penuh mula menjawab.
Okey, Fatihah cuba menjawab 2 kali. Namun skor yang diperolehi masih sama. Haziq 32, Aisyah, Iman, Wina, Afandi, Haris, Nabil di tempat ke-39, Adlin 40. Okay, seterusnya tengok kedudukan 40 dan seterusnya masih mula menjawab 1 ataupun 2 soalan, iaitu Adlin, Lydia, Syamimi, Syabil, Fatin, Devin. Okey, Raja, Firzana, Amelia tempat ke-50. Saya rasa baru menjawab 2 soalan. Okey. Dan yang lain, okey, Nabil cuba menjawab sekali lagi dengan cubaan yang baru, iaitu sekarang berkedudukan dengan skor 1532, diikuti rapat oleh Ain dengan 1360, Atikah, Liana, Amelia, Anis, Syafia, Amirul, Irfan, okey, dan Safi. Pastikan bila kamu tuliskan ataupun mengisi nickname dan juga nombor maktab disertakan dengan nama sekali untuk mudahkan saya detect. Okey, seramai 61 orang. Dan yang kedudukan terakhir belum mula menjawab. Razin mungkin baru masuk. Okey, belum mula menjawab. Pastikan semua dapat menjawab dengan penuh. Dan setakat ni ada 6 orang yang menjawab 100% betul. Cuma dari segi kepantasan dan ketepatan menjawab ada perbezaan disebabkan oleh masa menjawab kamu mungkin lewat sikit daripada pendahulu. Okey, Fahana masih mendalui. Putih tempat kedua, Norain tempat ketiga, Adil tempat keempat, Takif kelima, Alfa 6, Kadua 7. Okey, Adib Najmi 8, Rosmira 9 dan top 10 Jannah. Okey, nanti saya akan cek semula siapakah di kedudukan pendahulu leaderboard. Kamu boleh mencatatkan keputusan ataupun cuba memperbaharui rekod dengan cuba menjawab semula sepantas yang mungkin dan setepat yang mungkin. Okey, kita tengok semula berkenaan dengan ranking masih sama. Okey, cuma ada perbezaan di sini, iaitu Fahana tempat pertama, Haikal berubah menjadi tempat kedua, Putri ketiga, Seri okey, terus berada di kedudukan top 5, Liana top 5, Nurain, Adil, okey, siapa, Takif, Firzana, Najwa, okey, berubah ada perubahan di situ untuk top 10 dan yang menjawab betul 100% setakat ni meningkat kepada 12 orang, 13 orang dan Adib Najmi daripada kedudukan 4 atau 5 tadi jatuh ke tangga 14. Okay, dan yang lain cuba memperbaharui rekod dan juga catatan dalam Kahoot. Okey, saya akan tengok. Okay, kita habis 5 minit. Okay, sekarang ni dah masuk dekat setengah jam. Okay, boleh teruskan dan pastikan kamu menjawab soalan-soalan yang ada dalam Kahoot yang saya sediakan. Soalan simple, 5 soalan saja. Dan sebelum kita mengakhiri kelas, saya mengharapkan, walaupun kita kelas hari ini simple saja, saya mengharapkan keseronokan dalam kelas kita berterusan walaupun dalam bentuk PDPR. Masih ada lagi berbaki sebulan dan pastikan kamu sentiasa ceria dalam kelas PJBK dan setiap masa menunggu info yang saya akan sampaikan di Telegram. Saya mengharapkan kamu sentiasa menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, sentiasa mencuci tangan, memakai face mask ketika keluar dan elakkan daripada tempat-tempat yang terlalu sesak, ramai orang atau sebagainya. Dan kalau boleh, jika perlu kamu berjumpa dengan sesiapa ahli keluarga yang lain daripada rumah yang sama, penjarakan sosial 1 hingga 3 meter perlu diamalkan dengan norma baru ni. Dan pastikan bila balik ataupun bila memegang sesuatu yang kamu tak pasti daripada siapa, dan pastikan kamu sentiasa mencuci tangan dengan hand sanitizer. Dan saya mengharapkan kamu terus sihat dan kita dapat berjumpa di kelas bersemuka yang akan bermula pada bulan 4. Dan pastikan bila kita bermula, kita dah bersedia dengan kelas bersemuka untuk lebih dapat
keseronokan yang lebih dalam sesi pembelajaran. Itu saja ingatan daripada saya. Kita akan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.